Buya Hamka, atau nama penuhnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, hidup dari tahun 1908 hingga 1981. Beliau ialah seorang tokoh ulama, sastrawan, dan pemikir Islam yang sangat berpengaruh di Nusantara. Beliau dikenali kerana ketegasan dalam prinsip, keberanian menyuarakan kebenaran, dan karya-karya yang merentas bidang agama, falsafah, dan sastera. Namun, di sebalik ketokohannya, beliau juga pernah menjadi sasaran kebencian dan kontroversi. Dilahirkan di Maninjau, Sumatera Barat, Hamka dibesarkan dalam keluarga ulama reformis. Ayahnya, Haji Rasul, merupakan pelopor gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau. Hamka menerima pendidikan agama secara intensif sejak kecil dan kemudian aktif dalam gerakan Muhammadiyah. Beliau juga merupakan penulis prolifik dengan lebih 100 karya, termasuk novel-novel terkenal seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, serta karya tafsir magnum opusnya, Tafsir Al-Azhar. Mengapa Buya Hamka dibenci? Pertama, penentangan terhadap adat dan bid'ah. Hamka secara terbuka mengkritik adat nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Tafsir Al-Azhar, beliau menolak amalan yang tidak bersumberkan wahyu atau ilmu yang sahih, menyatakan bahawa mengikuti adat semata-mata tanpa asas yang jelas boleh menyesatkan umat. Pendekatan ini menimbulkan ketegangan dengan golongan tradisionalis yang menganggap beliau sebagai ancaman kepada warisan budaya mereka. Kedua, tuduhan Wahabi dan Mu'tazilah. Kerana pendekatan rasional dan kritisnya terhadap isu-isu agama, Hamka sering dituduh sebagai pengikut Wahabi atau Mu'tazilah oleh sesetengah pihak. Beliau menolak tuduhan ini, menyatakan bahawa label tersebut digunakan oleh pihak yang kehabisan hujah untuk mendiskreditkan pandangannya. Hamka menekankan bahawa beliau hanya berpegang kepada prinsip kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Hamka ditahan tanpa perbicaraan pada tahun 1964 atas tuduhan subversif dan kononnya merancang pembunuhan terhadap Soekarno. Penahanan ini dipercayai bermotifkan politik kerana Hamka enggan mengutuk pemberontakan PRRI yang melibatkan rakan-rakannya dalam Parti Masyumi. Beliau dibebaskan pada tahun 1966 selepas kejatuhan rejim Soekarno. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dituduh sebagai hasil plagiat oleh Lekra, sayap budaya Parti Komunis Indonesia atau PKI, yang mendakwa Hamka meniru karya Perancis Suslesti Leuils oleh Alphonse Karr. Namun, pengkritik sastera terkenal H.B. Jassin mempertahankan Hamka, menyatakan bahawa beliau telah mengadaptasi cerita tersebut dengan memasukkan unsur budaya dan pemikiran Islam yang unik. Semasa pendudukan Jepun di Indonesia, Hamka menerima tawaran sebagai penasihat agama kepada pihak Jepun dengan harapan bahawa kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia. Selepas perang, tindakan ini menimbulkan kontroversi dan beliau dianggap sebagai kolaborator oleh sesetengah pihak. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan kontroversi, Hamka tetap dikenang sebagai tokoh besar dalam sejarah Islam di Nusantara. Beliau dilantik sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia yang pertama dan menerima gelaran Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2023. Karya-karyanya terus menjadi rujukan penting dalam bidang keagamaan dan sastera. Pada tahun 2023, filem biografi Buya Hamka Vol. 1 ditayangkan, menampilkan kehidupan beliau sebagai ulama dan nasionalis. Namun, filem ini dikritik kerana terlalu menyederhanakan watak Hamka dan tidak menggambarkan sepenuhnya perjuangan serta konflik yang beliau hadapi sepanjang hayatnya.
Buya Hamka adalah contoh tokoh yang berani menegakkan prinsip walaupun berhadapan dengan tentangan dan kontroversi. Kisah hidupnya mengajar kita tentang pentingnya integriti, keberanian, dan keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran.